Assalamualaikum. Tengok. Assalamualaikum Laila. Laila dengar suara Ustaz? Dengar. Okey, good. Laila sihat? Sihat. Dah makan? Ya. Oh. Ya. Adriana dah makan? Ya. Adriana, rumah awak kat mana? Jalan Gombak. Jalan Gombak. Dekat mana tu Jalan Gombak tu? Dekat Greenwood. Greenwood. Tahu. Greenwood. Okey. Awak punya tak apa. Taman apa tu? Ke ada taman ke tepi jalan ke apa ke? Ada kat depan. Kat depan. Depan mana tu? Depan sekali. Depan sekali. Orangnya belakang. Okey. Tak nak tunggu kawan-kawan kita ni. Kawan-kawan tadi kelas apa tadi? Arabic. Ya? Asma. Tajuk apa tadi? Tajuk apa tadi belajar Arabic? Tajuk apa? Tadi Arabic. Okey, tajuk apa tadi? Arabic tu tajuk apa belajar? Pasal apa ya? Pasal apa? Ni, if you ke. Siapa ingat tadi Arab belajar apa tadi? Something like kata, something. Something like apa? Kata nami ke apa? Tak ingat. I remember it's kind of like kata na. Domain. Bukan ke domain ke? No. Okay, tak apa. Kita mula-mula ke ni? Kawan-kawan kita tak masuk lagi, sabar. Kita tunggu lagi dalam 1 minit, 2 minit lagi. Kita tunggu Okay, siapa-siapa yang belum, yang Ustaz saya rasa nak pergi ambil air kejap tak Ustaz? Okay, boleh pergi ambil air. Pergi ambil air ke, nak pergi ambil makanan nak kunyah-kunyah sikit ke? Boleh. Okay, go. Rashad, Rashad. Rashad tak ada Yuna sihat Yuna? Okey. Yuna nak pergi ambil air ya. Okey. Okey, Hadif. Malam ni bola tengok malam ni. Tak Tak. Pukul 3 malam ni. Kalau awak jaga pukul 3 memang power lah. Tak tengok ni pukul 3 ni. Kelas lagi. Okey, dalam 1 minit lagi kita tunggu. 1 minit lagi kawan-kawan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 1 minit lagi. Okay, hari ni kita akan belajar apa? Kalau ikut hari ni kita nak belajar apa? Siapa ingat kalau ikut minggu ni kita belajar apa? Fiqh. Okey, kalau fiqh, okey please, okey pergi ambil ready untuk buku fiqh. Okey, ready untuk buku fiqh? Siapa yang ingat buku fiqh? Okey. Fiqh kalau okey dah. Kawan-kawan kita nanti dia masuklah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay, we start our class by kita istighfar dulu. Moga-moga sebelum kita mulakan kelas ni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan memudahkan urusan kelas kita. Okay.
Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Okey. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rashid, ya Ali, ya Fattah, iftah qulubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki daripada ilmu-Mu. Jadikanlah kepada kami anak-anak yang soleh dengan ilmu yang bermanfaat ini. Moga-moga kami dapat menjadi khalifah-Mu di muka bumi ini. Amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Terima kasih anak-anak murid Ustaz. Ustaz tahu bukan mudah untuk join kelas pada tengah hari, tetapi anak-anak murid Ustaz, awak semua menunjukkan satu sifat yang bagus. Awak semua jihad an-nafs. Awak mengantuk ke, lapar ke, Ustaz pun tengah lapar ni. Tapi disebabkan kelas, disebabkan amanah kita untuk kita belajar dan Ustaz kena ajar awak, kita kena sama-sama berusaha. Moga-moga atas usaha kita belajar ini, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Okey. Nah, Ustaz nak tanya sikit lah. Ustaz nak tanya Laila lagi. Ustaz nak tanya Mikael boleh? Mikael Amsyah. Sebelum kita start kelas ni. Okay, Mikael Amsyah. Tadi sebelum ni, cikgu terangkan hadis apa? Boleh tak awak bagi tahu ke Ustaz? Cikgu terangkan hadis apa tadi? Cuba terangkan. Tadi cikgu terang hadis apa tadi sebelum tadi? Tadi Teacher Asma kan? Teacher Asma terangkan hadis apa? Mikael Amsyah? Ya. Okey. Tadi Teacher Asma terangkan hadis apa tadi? Obey with your parent. Apa? Obey with your parent. Okey, obey with your parent. Okey, lagi? Ini. Okey, Ustaz nak tanya Syah. Oh, Syah. Terima kasih Mikael. Syah. Oh, Syah. Syah ada tak ni? Syah tak ada Ya, Ustaz. Nah, buat apa tu? Buat apa? Cik. Saya tengah top up. Top up pula. Top up untuk internet. Oh, top up untuk internet. Awak top up macam mana? Top up macam biasa lah, Ustaz. Oh, untuk internet Oh, okey. Okey, Syah. Tadi Teacher Asma terangkan apa? Tajwid apa aja tajwid? Tajwid apa aja? Ustaz Amin. Oh, okey. Tadi Ustaz Amin dengan Teacher Asma terangkan berkaitan dengan hadis apa tadi? Tadi lag, Ustaz. Tadi Tadi lag.
Bila tadi tu? Saya. Tadi Bila waktu cikgu terangkan waktu- hadis Lex, tiba-tiba okey balik macam tu. Ustaz. Saya. Ada je alasan awak. Muaz, terangkan sikit Muaz, apa hadis yang cikgu terangkan tadi? Obey to our parents. Itu je. Lepas tu Nabi cakap dekat kawan sahabat dia ada the greatest sins. Okay. Yang pertama, janganlah kita disobey to our parents. Okay. Kerana dia boleh dapat dosa yang besar. Okay. Lepas tu janganlah bercakap bohong dan memberi maklumat yang tidak benar. Okay. Lagi? Boleh mendapat dosa. Itu je saya ingat. Okey, bagus. Terima kasih Muaz. Terima kasih. Bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz terangkan sedikit. Kali ikut Ustaz ada 7 minit je terangkan hadis ni. Mana. Okey Haris, terima kasih maklumkan kepada Ustaz. Okey. Okey, Ustaz terangkan ni. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, hadis ni Ustaz kena terangkan betul-betul. Okey, pertamanya Nabi Muhammad kata apa? An Abi Bakrah. Siapa Abi Bakrah? Sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar. Ala unabbiukum. Apa maksud ala unabbiukum? Ala unabbiukum ni Nabi tanya sahabat. Wahai sahabat-sahabat, nak tak aku bagi tahu? Tu, ala unabbiukum. Nak tak aku bagi tahu? Nak tak aku bagi tahu satu perkara? Bi akbari. Okey Raihan, terima kasih maklum kepada Ustaz. Bi akbaril kabair. Nabi kata nak tak aku bagi tahu dalam banyak-banyak dosa besar, dosa apa yang paling besar sekali? Saya ulang sekali lagi. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad tanya sahabat-sahabat, ala unabbiukum, nak tak aku bagi tahu? Nak tak aku bagi tahu? Nak tak aku inform kat kamu semua? Biar kebaril kabair. Dalam banyak-banyak dosa yang besar, dosa apa lagi yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kata, bala ya Rasulullah. Nak tahu Rasulullah. Dosa apa yang besar sangat tu? Qala al-isyraku billah. Pertama ni al-isyraku billah. Apa maksud dia? Syirik. Bagus. Siapa cakap tadi tu? Alim. Syirik. Dia cakap syirik kepada Allah sebab kalau sembah benda lain. Syirik kepada Allah. Kita syirik ni maksudnya kita sesembah selain daripada Allah. Kita sembah Allah. Dalam masa yang sama kita pergi sembah pokok. Kita sembah Allah. Dalam masa yang sama kita pergi sembah pijat spinner tu. Pijat spinner. Awak ni ingat lagi tak pijat spinner yang awak kegilaan awak dulu tu? Yang main kita hilang macam tu je. Yang awak tergila-gila dengan pijat spinner tu. Sekarang dah Dulu Ustaz. dulu. Sekarang apa pula? Sekarang tak ada dah. Sekarang rumah dah. Okey. Seterusnya, wa uququl walidaini. Siapa tahu apa maksud wa uququl walidaini? Apa maksud wa uququl walidaini? Disobey. Ya, wa uququl walidaini Ustaz ringkaskan, Ustaz mudahkan kepada awak iaitu derhaka kepada ibu bapa. Derhaka kepada ibu bapa, disobey. Ustaz pernah terang dah kepada awak sebelum ni. Derhaka kepada ibu bapa ni ada macam-macam. Dalam Al-Quran Allah sebut cakap, Allah sebut kata apa? Qulna lahu faqula lahu qawlan layyinan. Bukan. Itu ayat apa? Wala taqul lahuma uffin. Wala taqul lahuma uffin. Jangan cakap pun tak boleh. Muaz, mak kata Muaz, ni tolong mak ni kemas-kemas dapur ni. Hai dia pun tu dosa. Nabi Allah tak bagi. Awak mengeluh depan mak awak pun dah kira berdosa. Ingat. Mengeluh pun dah kira berdosa depan mak ayah awak. Apatah lagi awak bergaduh dengan mak awak. Awak smackdown mak awak. Awak wrestling mak awak, itu lagilah tak boleh. Anak-anak Ustaz, kita dengar. Syirik pada Allah, derhaka kepada bapa. Yang seterusnya. Ini Nabi nak cakap ni. Wa kana muttaqian fajalasa faqala. Kemudian Nabi duduk. Wa kana muttaqian fajalasa. Jalasa, duduk. Kemudian Nabi duduk. And I warn you. Nabi bagi warning. Nabi bagi warning ni. I warn you. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur.
Jangan cakap benda yang menipu, jangan jadi saksi yang menipu. Bahasa mudahnya, Ustaz ringkaskan kepada awak. Bahasa mudahnya, fitnah. Fitnah dan juga awak saksi yang menipu. Apa maksud tu? Ini Ustaz nak terang kepada awak. Fitnah, awak tahu. Rasyad tak suka dekat Muaz. Dia tuduh Muaz. Muaz, cikgu, saya nampak tadi Muaz ni dia mencuri, cikgu. Fitnah. Rasyad fitnah. Tapi itu fitnah, satu dosa besar. Satu lagi, Hadif tak suka dekat Muaz. Hadif pun kata apa? Hadif, Syah tak suka Muaz. Syah ni benci betul kat Muaz. Syah ni kalau boleh tak nak tengok muka Muaz ni. Syah pun kata, Syah jadi saksi yang menipu. Betul cikgu. Saya nampak dengan mata saya. Hidung saya, kalau hidung saya boleh bercakap, hidung saya pun akan kata, Muaz ni menipu. Nampak? Saksi yang menipu. Pertama, Hadif tadi dah fitnah. Saya nampak tadi. Saya nampak Muaz curi barang cikgu. Syah pun kata, saya menjadi saksi. Nampak? Saksi yang menipu. Ini adalah dosa besar yang paling besar dalam antara semua dosa-dosa besar. Ibaratnya macam ni. Ustaz kata, okey, dalam kelas 5 Latif semua gemuk. Awak bayangkan dalam 5 Latif ni semua gemuk. Okey, dalam kelas 5 Latif semua gemuk kan? Dalam banyak-banyak pelajar yang gemuk, siapa yang paling gemuk sekali? Oh, yang paling gemuk Khalif Kaiser, Ustaz. Oh, Khalif Kaiser yang paling gemuk sekali. Nampak? Macam tu juga dengan hadis ni, sahabat-sahabat Nabi tanya. Nabi kata, dalam banyak-banyak dosa besar, dosa apa yang paling besar sekali? Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, kita derhaka. Kita tak dengar cakap mak ayah kita. Yang ketiga, fitnah ataupun awak menipu. Saksi yang menipu. Raihan kata, Saya baru melawan cakap mak saya tadi. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu, siang kat mak awak. Okey. Saksi yang menipu. Ustaz, tadi saya nampak Ustaz. Betul-betul saya nampak. Tak boleh. Itu dikira dosa-dosa besar. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadis ni, sahabat Nabi kata apa? Ini Ustaz nak terangkan kepada awak ni. Sahabat Nabi kata apa? Fama zala yaquluha hatta qulta la yaskut. Nabi ulang sampai kami tak tahu bila Nabi nak berhenti. Nabi ulang. Ala waqulu zur wa syahadatu zur. Ulang. Sahabat pun naik satu macam. Nabi ni tu ulang. Keset tersekat ke CD tersekat. Kan bila CD tersekat kan krek dia ulang. Buffering ke apa tu. Tapi sahabat Nabi tu ulang sampai Nabi tak boleh berhenti. Nabi tak berhenti ulang. Maksudnya apa? Nabi nak pesan. Fitnah ni dosa besar. Nabi nak pesan penyaksian palsu tu berdosa. So lepas ni sebab tu Ustaz selalu kata, apapun bila kita buat salah ke apa, jangan menipu. Jujur. Kalau tak kita kita tak buat, kita buat dosa. Kita blame orang lain pula. Saya tak buat, saya nampak orang lain yang buat dosa. Okey? Okey anak-anak murid Ustaz. Okey dah, itu habis berkaitan dengan hadis. Okey, sampai situ ada soalan? Ada soalan anak murid Ustaz sebelum kita mulakan kelas kita? Ustaz nampak awak pun dah macam berpinar-pinar dah mata. Aduh. Dah nak mengantuk dengan lapornya. Jangan risau anak-anak murid Ustaz. Awak masih lagi ingat apa janji Ustaz kepada awak? Rehat 5 minit. Bagus. Satu. Yang kedua. Tengok video. Tengok video. Bagus. Ustaz dah sediakan video kepada awak. Satu lagi. Good. Tak ada homework. No homework. Hari ini Ustaz akan bagi homework kepada awak. Okey. Okey anak murid Ustaz. 3 benda tu. Syah. Apa buat flying kiss kat Ustaz Syah? Apa benda tu Syah? Okey. Anak-anak murid Ustaz. Okey, 3 benda yang Ustaz janji. Okey, Ustaz dah sediakan video. 2 video Ustaz tunjuk kat awak hari ni. Jangan risau. Okey, kemudian Ustaz akan ingatkan Ustaz pukul 12.35 kita akan rehat. Sekarang 12.17. 10 minit lagi kita akan rehat. 12.35 rehat. Tak ada lah. 12.40 lah, 12.40. 12.40 kita rehat. 12.40 kita rehat, 12.45. Lepas tu kita sama 12 minit, dah skop. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa boleh terangkan ke Ustaz sekarang ni dalam fiqh kita tengah belajar tajuk apa?
Lupa dah. Aduh Ustaz, tajuk PK ni apa benda lah Ustaz. Syah pun aduh Ustaz. Kawan Bani Nadir. Bani Nadir tu sirah Intan Payung. Bani Nadir tu sirah. Yumna, tajuk apa Yumna? Menguruskan jenazah. Bagus, pengurusan jenazah. Bukan dah ke hari tu? Mana habis lagi. Habis lagi. Okey bagus. Anak-anak boleh Ustaz tengok sini. Pengurusan jenazah. Okey, Ustaz pernah terangkan kepada awak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila seseorang tu meninggal, apa benda yang kita kena buat? Siapa ingat mula-mula kena buat apa? So, kalau kita, satu taman tu ada yang meninggal, kita kena pergi uruskan. Kalau tak berdosa kita semua. Yelah, itu namanya fardu kifayah. Muaz masih lagi ingat. Okey, bila seseorang meninggal dunia, perkara pertama kena buat kat dia apa? Siapa ingat ada berapa perkara yang kita kena buat kepada orang jenazah ni? First, kita mandikan. Bagus. Syah, bagus. Nampak je mengantuk. Tapi bagus, Bapa ingat. Memandikan. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua apa yang kedua? Mengkafankan. Bagus. Mengkafankan. Bagus. Yang ketiga? Menyembahyangkan. Sembah apa pula ni? Meyasinkan. Meyasinkan. Menyembahyangkan ataupun menyolatkan. Menyolatkan. Apa tu Ustaz? Menyembahyangkan. Yang terakhir adalah Membumikan. bukan mengembumi kan. Mengembumi tu yang macam ya 18 kuarter tu. Saya tak faham apa pun. Ada bukan? Mengebumikan. Mengebumi. Okey, mengebumikan. Anak-anak murid Ustaz. Okey, 4 benda yang kita wajib buat ketika bila seseorang meninggal dunia. Melainkan yang meninggal tu adalah kucing awak. Kucing awak tak payah nak kafan, tak payah. Ya. Kenapa menyembahyangkan? Menyembahyangkan. Awak lah ni. Saya pula. Menyembahyangkan. Okey. Sekarang Ustaz nak tanya Yumna. Yumna, memandikan kita dah belajar ke belum? Yang mana? Memandikan dah belajar belum? Dah. Okey, bagus. Mengkafankan? Dah. Dah. Menyembahyangkan? Belum. Belum. Menyembahyangkan tak habis belajar lagi. Okey, menyembahyangkan. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan solat jenazah. Last kali daripada kelas ini, awak akan tahu cara solat jenazah yang betul. Ustaz tak akan bagi awak homework, tulis-tulis. Tapi awak kena hafal. Hafal tak dikira homework Alhamdulillah. Awak kena hafal je. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan teruskan pelajaran kita dengan solat jenazah. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, ini solat jenazah. Muaz, tolong baca Muaz. Kotak kuning kat atas tu. Yang kotak kuning tu tolong baca. Yang hukum tu. Ya. Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Tengok sini. Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah. Siapa ingat fardu kifayah tu apa? Kalau Bagus. Kewajipan kepada setiap orang ke kewajipan kepada sesetengah orang? setengah. Kalau lah tak ada orang yang buat, siapa yang akan dapat dosa? Semua. Kita semua. Semua yang dekat kawasan tu. Jangan pula. Tak ada orang bagi tahu, ada orang meninggal, kita tak tahu. Itu kalau tak tahu tak apa. Janganlah pula Ustaz. Tu orang Kedah tu Ustaz, dia tak solat jenazah pun. Orang Selangor dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Orang Kedah je dapat dosa. Tempat tu je dapat dosa. Ustaz, saya dengar tu dekat Perancis tu dia orang tak solat jenazah. Orang Malaysia dapat dosa tak? Orang Perancis je dapat dosa. Muaz yang kedua, sambung Muaz. Haram menyembahyangkan jenazah orang kafir. Ingat, tak boleh solat jenazah orang kafir. Ustaz, sebelah rumah saya meninggal lah semalam. Siapa nama? Ramalingam. Ramalingam Ramalingam. Dia agama apa? Dia agama Hindu Ustaz. Agama Hindu. Awak nak solat macam mana? Saya solat macam biasa lah Ustaz. Saya baca Fatihah kat dia tadi. Jangan nak mengarut. Haram sembahyang orang kafir. Tapi kalau dia Ramalingam, dia agama Islam, boleh. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Sekarang kan dia tak tukar nama.
Nama still Ramalingam. Boleh tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, Syah baca sikit kalau Ustaz Syah. Rukun solat jenazah. Tolong baca Syah. Syah nampak mengantuk tu yang mengantuk. Rukun solat jenazah. Okey, yang pertama. Yang pertama, niat. Ya, baca semangat Yang sikit. Niat yang pertama ni. Yang kedua, berdiri betul. Berdiri betul. Okey, yang ketiga. Ketiga, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Good. Yang seterusnya. Takbir dan membaca selawat. Membaca selawat. Bagus. Takbir baca selawat. Okey, kemudian. Takbir dan membaca doa untuk jenazah. Untuk apa? Jenazah. Membaca doa Jenazah. untuk jenazah. Okey, yang seterusnya. Yang ke-6. Takbir dan membaca doa untuk Siapa tu? sekalian orang Islam. Sekalian orang Islam. Doa untuk sekalian orang Islam. Good. Last sekali. Memberi salam. Memberi salam. Okey, anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok sini baik-baik. Okey, dekat sini ini adalah rukun solat jenazah. Apa maksud rukun? Siapa bagi tahu Ustaz apa maksud rukun? Rukun tu apa? Rukun tu macam tu rukun iman dengan rukun tu. Macam tu lah. Apa maksud rukun? Rukun ni Rukun ada. Tapi macam Ada undang-undang. dua maksud. Ada dua maksud Apa? Okey, apa maksud pertama? Dia macam peraturan. Ya. Aturan. Macam undang-undang. Rukun ni maksudnya benda yang awak kena buat. Kalau awak tak buat, solat awak tak sah. Rukun puasa. Kalau awak tak buat rukun puasa, puasa awak tak sah. Rukun haji. Awak tak buat salah satu antara rukun haji, dikira tak sah haji awak. Macam tu juga dengan solat jenazah. Awak tertinggal satu rukun, solat jenazah awak tak sah. Okey, faham? Okey, sekarang Ustaz tunjukkan video kepada awak. Okey. Ini Ustaz akan ringkaskan cerita. Okey, ini Ustaz ringkas. Okey. Video. Okey, mana dia? Ini kehadiran tadi. Ustaz akan tengok kehadiran awak. Okey. Okey, itu cara Mana Ustaz tahu solat kehadiran jenazah. kita orang? Ya, Ustaz tanda setiap kehadiran awak. Okey, tengok sini. Okey, ini adalah video yang memudahkan untuk awak tengok. Okey, tengok betul-betul. Oh, saya pernah solat jenazah untuk cousin saya. Okey, lelaki ke perempuan tu? Lelaki. Lelaki. Saya kita tengok. Okey, tengok sini baik-baik. Pernah Ustaz. Cara solat jenazah. Pernahkah kita lihat jenazah disembahyangkan di masjid, tetapi kita tidak tahu untuk melakukan solat jenazah itu? Adakah perlu untuk kita bersama-sama solat jenazah dengan mereka? Jangan risau. Video ini akan menerangkan hukum dan cara solat jenazah dengan amat mudah dan senang dipelajari. Hukum solat jenazah ialah fardu kifayah, yang bermaksud ianya wajib ke atas umat Islam asalkan ada yang melakukannya. Sebelum kita melakukan solat jenazah, pastikan jenazah tersebut telah dimandikan dan dikafankan. Kemudian, jenazah itu hendaklah diletakkan di hadapan jemaah seperti ini. Seterusnya, kita perlulah berada di dalam saf yang rapat. Kemudian, kita bolehlah memulakan solat jenazah yang terdiri daripada 4 takbir. Baiklah, berikut ialah cara melakukan solat jenazah secara ringkas dan mudah. Takbir pertama, niat. Kita niat di dalam hati sahaja seperti berikut. Sahaja aku solat jenazah terhadap mayat ini kerana Allah Ta'ala. Kemudian, kita membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, selawat ke atas Nabi. Di dalam takbir kedua ini, kita membaca
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga, membaca doa kepada si mati. Tengok dulu kejap lagi. Doa Ustaz ringkas terangkan. seperti berikut. Untuk jenazah lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Manakala untuk Oh, ni Ustaz dah ajar. wanita, Ha. Allahumma ghfir laha warhamha. Takbir keempat, beri salam ke kiri dan ke kanan. Senang kan? Sebenarnya, terdapat pelbagai pendapat dan doa-doa lain untuk solat jenazah. Namun, video ini menerangkan cara paling ringkas dan mudah untuk orang biasa seperti kita. Baiklah, selamat. Okey. Now, ini adalah yang paling ringkas sekali yang kita boleh tahu berkaitan dengan solat jenazah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, okey, sekejap lagi Ustaz akan terangkan. Okey. Jangan Ustaz stop share dulu. Okey. Now, berdasarkan video itu, awak ada apa-apa soalan? Ustaz tak buka video. Okey, berdasarkan Saya video tu nak ada. tanya Ustaz. Saya Yes. waktu saya berapa tahun saya pernah solat jenazah. Okey. Lepas tu saya tak baca apa-apa ayat pun, saya ikut orang dewasa je. Kenapa sekarang ni kita nak belajar ni kena amalkan. Okey, bagus. Okey, Ulfa, silakan Ulfa. Ustaz, Ya, kan ya. dalam solat tu ada doa untuk lelaki dengan perempuan. Betul. Jadi untuk kanak-kanak apa? Ada juga. Semua ada kejap lagi. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, pertamanya sebelum kita Ustaz terangkan berkaitan dengan cara nak solat, okey, awak kena tahu, ini kita dah belajar. Syarat jenazah yang disembahyangkan mesti orang Islam. Tak boleh orang kafir. Yang keduanya, jenazah telah dimandikan kecuali mati syahid. Maksudnya awak nak solat mesti kena mandi dulu. Ini Ustaz dah terang dah. Ustaz tak nak pergi sebab saya takut tak sempat. Mesti kena jenazah yang dah dimandikan. Ustaz, kalau jenazah tu mandi swimming pool boleh? Tak payah nak menggatal bagi letak dia dekat swimming pool. Mandi betul-betul. Yang seterusnya, bukan mayat mati syahid mari kafir. Ingat, orang mati syahid, dengar sini baik-baik. Yang mati syahid, bila mati syahid memerangi orang kafir, dia hanya boleh buat dua sahaja. Pertama, kafankan. Kedua, kebumikan. Dia tak payah mandi, dia tak payah solat. Kapan ke bumi terus? Itu Biar je darah-darah. ambil terus. Mati syahid memerangi orang kafir. Ustaz, saya mati syahid sebab tengah belajar. Tak jadi. Mati syahid tengah belajar tak jadi. Sebab ini adalah mati syahid untuk perang orang kafir sahaja. Okay, faham? Okay. Now, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, Ustaz padamkan ni. Ustaz padamkan. Ustaz, kalau perang lawan Jepun, mati syahid. Jepun orang Islam ke tak? Kalau orang bukan Islam, ya. Kalau awak lawan dengan orang Islam Jepun, tak boleh. Okay. Now, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okay, sekarang kita Ustaz akan tunjuk kepada awak cara nak solat jenazah. Okay. Tengok sini. Okay, Ustaz akan spotlight awak. Okay, supaya awak tengok. Okay, Ustaz akan bangun untuk tunjuk kepada awak. Okay, tengok sini. Okay. Anak-anak murid Ustaz, solat jenazah ni kita kena buat. Kenapa? Awak jadi imam ke, awak jadi makmum ke, awak kena tahu benda ni. Okey, pertamanya anak-anak murid Ustaz, kaifiah. Ya. Ustaz kena stop share screen supaya video Ustaz lagi besar. Betul. Okey, kita Video Ustaz apa. lagi kecil. Okey, kejap Ustaz akan terangkan dulu, kejap lagi Ustaz akan ni. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Ingat, pertamanya, awak kena ingat, bila sebut rukun, Syah dengar. Bila sebut rukun puasa ke, rukun haji ke, rukun solat ke, rukun wuduk ke, pertamanya mesti niat. Okey? Pertamanya mesti niat. Kenapa? Dan niat ni pun awak ada 4 cara. Awak tengok kat sini. Niat pun ada 4 cara. Oh Allah, kecilnya. Kejap. Ustaz tekan. Alah, saya tekan. Tengok dah not responding ah. Kejap. Ustaz tekan ni. Ustaz nak kecilkan. Tengok dia dah pelik lah. Biar dia dulu. Ustaz share. Okey. Pertamanya awak mesti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertamanya
Niat ni ada nama dia Ustaz. Awak kena clear. Bila niat, bila niat, awak kena bahagikan sama ada jenazah itu lelaki ataupun jenazah itu perempuan. Ataupun jenazah itu kanak-kanak lelaki ataupun jenazah itu kanak-kanak perempuan. 3. Okay, 3 benda. Dengar sini baik-baik. Macam mana kita nak tahu? Siapa boleh terangkan kepada Ustaz? Macam mana kita nak tahu jenazah itu lelaki ke perempuan? Sebagai contoh, kita nak solat ni. Tengok kain kafan. Oi, pandai. Bagus. Tapi Ustaz bagi keadaan yang susah lagi kepada awak. Okey, Muaz? Awak tak tahu. Mak awak bagi tahu, sekarang kita nak pergi solat jenazah. Awak ikut ayah awak. Okey, baik. Awak sampai lambat. Bila sampai lambat, orang dah nak solat. Dekat depan awak ada keranda. Awak pernah tengok keranda tak? Pernah tengok keranda? Pernah. Keranda Warna tak? hijau. Siang kat awak. Ni keranda. Ni keranda. Nampak tak? Ustaz tak share Takkan tak pernah tengok Dah keranda? nampak tapi tak tahu nama dia kerana. Kejap. Ini keranda. Tak usah tengok keranda. Ini keranda. So, Oh, Dad, a coffin. yes, a coffin. Yang warna coklat tu orang kafir punya kan? Ini keranda orang Islam. Awak pernah tengok tak keranda orang kafir? Jadi keranda orang kafir, dia keranda orang Kristian. Dia lain macam si keranda orang Kristian ni. Macam huruf T. Ini dia macam tu. Dia macam pelik, dia ada bantal, dia ada pelik-pelik sikit. Dia ada bantal, dia ada apa ni. Nampak sikit macam Kenapa kena buat tilam. contoh Ustaz? Itu dia orang punya. Kotak. Ustaz, kejap. Hujan. Kejap. Hujan. Ustaz kena tutup tingkap. Sekarang air masuk. Dah pergi. Seram kan tengok keranda orang kafir. Macam pelik. Ram. Takut. Apa benda dah mati bagi bantal? Dia nak bagi selesa Muaz. Biasalah. Okey. Wah, kaum Yang Islam. mati pun ada boleh. Yang mati pun ada bantal dia. Tu dah mati pun boleh rasa selesa ke tak selesa. Itu kalau dia kepercayaan dia dibakar tu orang. pun tak rasa. Anak-anak boleh Ustaz, dengar sini baik-baik. Okey. So sekarang ni, bila keranda ni, awak sampai-sampai yang awak tahu depan tadi kan kita belajar cara solat jenazah tadi, yang kita belajar solat tu imam dekat depan. Imam mana dia tadi? Hilang. Ni. Okey, nampak tu? Okey, maksudnya solat dia keranda dekat depan. Keranda dekat depan, imam, kemudian makmum. Sekarang ni kita nak tahu siapa boleh terang kepada Ustaz. Kita tengok keranda pun kita dah tahu dah. Ini lelaki ke perempuan. Siapa boleh beritahu ke Ustaz? Dia tak payah buat apa. Dia tengok keranda je, dia dah tahu dah dia lelaki ke perempuan. Siapa boleh beritahu ke Ustaz? Saya. Silakan. Kita kena tengok dulu. Keranda tu. Apa? Imam. Keranda memang sama. Mam, kejap Mam. Saya nak buka sekejap. Aduh, kenapa dah tutup ni? Kunci sikit boleh? Tak ada. Kan dekat keranda tu kan ada lubang-lubang. Kita tengok. Awak nampak macam mana lelaki perempuan semua nampak berbungkus je. Okey, tengok sini. Ustaz terangkan kepada awak. Benda ni tak ada dalam buku. Ini ilmu baru untuk awak. Anak-anak Ustaz, sebelum lagi 4 minit kita nak rehat, tengok sini betul-betul. Okey, Ustaz stop share. Ustaz share whiteboard. Okey, tengok sini anak-anak Ustaz. Tengok sini. Okey. Bila imam dekat depan, tengok sini. Bila imam dekat depan, okey, ini imam. Katakan ini imam. Ini katakan imam. Imam ni gemuk sikit. Imam gemuk. Katakan imam. Okey. Imam ni, depan imam mesti kena ada keranda. Okey, dengar. Mesti kena ada keranda. Dan siapa yang menguruskan jenazah, dia mesti kena letak samping untuk menentukan mana kepala, mana kaki. Ustaz ulang sekali lagi. Tengok betul-betul. Dia mesti menentukan mana kepala dan mana kaki. Okay. Macam mana dia nak tahu mana kepala, mana kaki? Bila seseorang tu dah dimasukkan dalam jenazah, dia dimasukkan dalam keranda, orang yang menguruskan jenazah tu mesti letak sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya kain putih ataupun sejadah dekat bahagian kepala.
Katakan sini keranda. Dia letak sejadah dekat sini. Besar sangat sejadah. Ustaz ikut kedudukan imam. Ya, sabar. Sabar. Okey. Okey, ini kepala dia. Okey, dengar sini. So, bila kepala tu dia akan letak sejadah atas tu. Soalan Ustaz. Bila awak tengok, aduh, ni halang Ustaz. Okey, so bila awak tengok gambar ni, bulatkan kepada Ustaz mana kepala, mana kaki. Kepala awak bulatkan warna merah. Mana kepala? Saya Ustaz, saya. Yang hitam yang awak bulat itu betul ke kepala tu? Ya, yang merah itu. Nampak? Yang merah. Yang bertutup itu adalah kepala. Okey. Pertama Ustaz ajar awak cara dia. Awak sampai, awak akan tengok, oh kepala dia sebelah sini. Yang mana bertutup? Katakan kalaulah jenazah dia macam ni. Dia balut, dia kafankan jenazah. Okey, orang akan letak kain putih. Dia orang akan letakkan kain putih. Dia akan letakkan kain putih dekat sini. Katakan dia letakkan kain putih kat sini. Itu maksudnya itu adalah kepala dia. Faham? Faham. Itu cara dia. Okey, sekarang trik dia dekat sini. Ini Ustaz ajar cheat code kepada awak. Ustaz ajar cheat code kepada awak. Macam mana Itu apa? Bila sampai tu awak nak tahu kata dalam keranda tu lelaki ataupun perempuan. Ini cheat code dia. Ustaz ajar cheat code kepada awak. Awak sampai lambat, awak nak solat tapi awak tak tahu pun siapa jenazah tu. Okey. Key dia mudah saja anak murid Ustaz. Key dia adalah awak tengok imam berdiri dekat mana. Kalau imam berdiri dekat kepala, itu adalah jenazah lelaki. Faham? Kalau awak tengok imam ni, dia solat betul-betul depan tu dengan sejadah putih. Itu adalah jenazah lelaki. Okay, faham? Okay. Ustaz, tapi kenapa kalau jenazah perempuan dekat kaki? Siapa cakap kaki? Ustaz tak habis cerita. Tak belum terangkan lagi. Tapi bagus untuk awak punya inquiry tu. Okey. Okey, jenazah lelaki lelaki mesti berada, imam akan berada dekat kepala. Siapa tahu kalau perempuan, okey Adif, kejap Adif. Okey. Siapa tahu kalau perempuan dekat mana? Tengah. Kalau perempuan, imam akan duduk betul-betul dekat tengah. Dia tak akan duduk dekat kaki dia akan duduk dekat tengah-tengah. So awak kena tengok. Bila awak sampai tu awak tengok, oi, imam duduk dekat tengah keranda. Itu bermaksud jenazah tu adalah jenazah perempuan. Faham? Kalau awak sampai jenazah imam kat kepala lah, mesti jenazah lelaki. Itu cheat code dia supaya awak tahu. Okay, sampai situ ada soalan sebelum kita berhenti? Sebelum kita rehat? So kenapa macam tu Ustaz? Apa? Kenapa macam tu? Itu cara dia. Cara dia macam tu. Supaya awak pun tahu, imam kat tengah mesti perempuan. Ya. Ustaz. Orang solat jenazah kat kaki. Ustaz tak pernah tengok lagi kat kaki ni. Tadi kat kepala. Ustaz, 12.40 dah Ustaz. Rehat ingat je Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, Ustaz stop share. Okey. Anak-anak murid Ustaz, tengok sini. Ustaz nak tanya. Sabar. Okey, tengok sini. Okey, Ustaz bagi awak 5 minit. Tengok sini. Ustaz set Ustaz set 5 minit sebab Ustaz janji kepada awak. Ustaz pegang dengan janji Ustaz. Okey. Ustaz set 5 minit Ustaz set 5 minit dan dia akan bunyi. Okey? Awak boleh pergi rehat sekarang. Pergilah nak minum air ke, nak makan apa. 5 minit datang. Okey, pergi rehat. Okey, sambil-sambil tu Ustaz nak tunjuk video. Siapa yang nak duduk dekat laptop, Ustaz tunjuk video. Siapa yang nak pergi rehat, pergi. Go, pergi rehat. Yang penting Ustaz tak bagi awak buka YouTube sendiri. Kalau awak Ustaz tengok awak buka Google sendiri, Ustaz tak benarkan. Okey, sabar Muaz Kita rehat dulu. Okey, Ustaz ada sediakan satu video. Awak pernah tengok cerita Kung Fu Panda tak? Pernah? Okey. Kelas Kung Fu Panda is Pernah. I pernah see everything about it. Most favorite kartun. Ustaz sangat suka Kung Fu Panda sebab dia punya ayat-ayat dia tu very motivational. Ustaz, ni mesti part kura-kura tu Ustaz. Dengar sini.
Master Tigress. Oh ni. Just, You don't belong here. Kung Fu Panda nombor 1 kan? Ya, tengok je. I mean, Baca ayat-ayat dia. you don't belong in the Jade Palace. You're a disgrace to Kung Fu, and if you have any respect for who we are and what we do, you will be gone by morning. Tak dengar. Tak dengar? Dengar lah. Dengar Saya tak? dengar. Okey, dengar. Okey. Dengar tapi tak jelas. Awak kuatkan suara awak. Kuatkan volume awak. Kuat. Diamlah nak dengar. Tengok. Habis awak cakap, macam mana nak dengar? Sabar. Okay, tengok sini apa ayat dia. Ustaz suka ayat dia. I see you have found a sacred peach tree of heavenly wisdom. Oh. Is that what this is? I'm so sorry. I thought it was just a regular peach tree. I understand. You eat when you are upset. Upset? I'm not upset. Why makes you think I'm upset? So why are you upset? I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu, in the history of China, in the history of sucking. Probably. 5? Man, you should have seen them. They totally hate me. Totally. How's Shifu ever gonna turn me into the Dragon Warrior? I mean, I'm not like the 5. I've got no claws, no wings, no venom. Even Mantis has those thingies. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit. Don't quit. Noodles. Don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. Here's the saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it is called the present. Siapa yang boleh faham apa yang Ugui cuba cakap kat dia? Okay, let's Hari see. tu He said, I forgot. Apa yang dia cuba sampaikan kat kita? Yesterday was history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. What is the meaning? That's why it's called present. Okay, what is the meaning? Okay, tadi awak baca, apa maksud yang Ugui cuba sampaikan? Cuba fikir apa maksudnya? Maksudnya, tak Kita tahu. tak boleh predict. Kali apa? What is the mystery? Apa? Tak tahu. Tak usah tak dengar lah awak cakap slow. maksud dia. Hari ini nikmat. Besok tak tahu. Jadi Semalam entah. tak. Apa? Cuba fikir apa maksud dia? Kenapa dia cakap macam tu? Anak-anak muda Ustaz, itu dia cuba sampaikan satu mesej. Don't give up. Jangan menyerah. Sebagai contoh Kaiser ni minggu lepas dia katakan minggu lepas tu dia jatuh. Yang membuatkan dia rasa malu. Malu betul. Malulah semua. Tapi itu dah lepas. Dia pun dah siap fikir. Benda yang dah lepas membuatkan habis masa. Benda yang dah lepas membuatkan dia rasa sedih. Sampai satu tahap dia down. Pak, sebab tu dia tanya, why are you upset? Kenapa awak sedih? Sebab dia nak pesan, benda yang lepas is history. Yang lepas tu lepas dah, jangan berfikir lagi. Yang kedua, dia cakap apa? Tomorrow is a mystery. Ustaz tanya Syah. Esok boleh makan tak Syah? Boleh. Tak tahu. Oh, baru saya faham maksud dia. Maksud dia yang lepas tu jadi sejarah. Yang ke depan tu macam future. Ya, benda future. Awak tak tahu lagi Ustaz. Saya risau lah Ustaz. Saya takut nanti besar-besar nanti saya tak ada rumah, saya tak ada kereta. Benda ke depan is a mystery. So kenapa awak nak risaukan sangat?
Sebab tu dia kata today is a gift. Sekarang hari ini adalah gift. That's why it called present. Hadiah. Maksudnya hari ini Tuhan bagi kat kita. Hidup sekarang ni, apa yang kita ada sekarang ni itu adalah hadiah untuk kita. So apa? Enjoy it. Enjoy je. Apa yang ada sekarang ni kita enjoy, kita relax. Tak perlu nak fikir masa lepas sangat. Tak perlu nak fikir masa depan sangat. Yang penting relax je. Itu maksud ubui. Ustaz ada 2 kartun yang Ustaz minat. Pertama Kung Fu Panda. Satu lagi awak rasa cerita apa? Dua kartun yang Pemahana. apa? Pemahana. Pemahana no. Avatar. Yeah. The Last Airbender. Ustaz paling minat cerita Avatar. Avatar Aeroh ni. Awak dengar Aeroh ni. Aeroh ni best. Avatar. Awak baca ayat-ayat dia membuatkan kita berfikir. Avatar. Avatar handsome. Kepala botak tu. Okay. Kepala botak ada arrow warna biru. Apa benda arrow biru? Tapi Avatar, Ustaz rasa Avatar Aang ni lagi best daripada Korra. Korra saya tak best sikit. Okey dah, habis. Sembang awak saya kata besok tak habis. Okey dah habis 5 minit. Kejap 5 minit. Patut awak minta 10 minit hari tu. 5 minit kejap sangat. Dah minta 5 minit. Saya cadang rehat 10 minit. Sekejap. 10 minit. Tak boleh lah, dah buat deal dah hari tu. Mana boleh. Okey lah nama Ustaz, kita ada 10 minit je kelas tengok. Ada 10 minit je kelas. Okey. Okey, kejap. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sambung kepada buka. Ini apa ni? Ya Allah. Okey, baru. The food is already here. Ni kaifiat. Okey, belum lagi. Okey, jenazah. Okey. Anak-anak murid Ustaz dekat sini dia ajar tadi. Okey, ini Ustaz nak awak hafal ni. Okey. Untuk pengetahuan awak, solat jenazah ni, solat jenazah ni adalah dia 1 rakaat saja. Okey, solat Ustaz diri yang. Okey. Solat jenazah ni 1 rakaat je. Dia bukan 2, dia bukan 3, dia bukan 4, dia 1 rakaat saja. Awak kena faham, dia 1 rakaat dan dia ada 4 takbir. Siapa lagi ingat solat apa yang ada banyak takbir? Solat raya. Solat tarawih ada 1 je takbir macam biasa. Solat raya. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Dia macam tu. Tapi solat jenazah ni awak kena tahu solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Just takbir sahaja. Sebab tu niat dia tadi sahaja aku solat jenazah atas mayat ini lelaki 4 takbir. Dia tak ada rakaat. Okey. Clear? Okey, kemudian awak yang pertama. Okey. Tengok Ustaz buat. Okey, Ustaz contoh Okey, pertama baca Al-Fatihah. Okey. Salli lihadzal mayit arba'a takbirat lillahi ta'ala. Sahaja aku salat dalam hati tu, niat. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus sampailah habis walaupun habis. Kemudian masuk kepada yang kedua. Allahu Akbar. Masuk kepada yang kedua, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Masuk. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, baca. Ustaz, takbir yang ketiga ni panjang sangatlah Ustaz. Ustaz, kalau mati dalam masjid dikira mati syahid tak? Tak kira mati syahid. Okey. Melainkan awak mungkin awak tengah belajar ke. Okey. Seterusnya. Okey, doa ni panjang. Ustaz nak awak apa sikit je. Allahumma ighfir lahu warham. Okey, baca tak nampak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dah. Sini je. Itu je. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dah. Okey, kata ketiga Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dah habis. Ustaz. Ya. Ustaz.
Okay, what if there's someone dead somewhere in their house and it's in night and it's like almost morning when it's night and someone's dead at their house. Yes. And then there's a bit of time to solat subuh. Okay. Then? So, bit of time to solat subuh and maybe I don't know what I was talking about. I was talking like someone dead, you have to solat janazah, but subuh you haven't solat yet, but you have to solat janazah because you're dead though. So if you don't, and you know there's someone dead, and then you have to solat subuh first. Okay. Okay, thank you, Arfan. I understand your question. Okay, class, listen carefully. When you face two situations, either you want to perform salat subuh or do you want to perform salat jenazah, listen carefully. You have to give a priority to the salat subuh. Listen, kalaulah meninggal sebelum subuh, salat subuh dulu, baru salat jenazah. Faham? Saya ulang. Salat subuh dulu, baru salat jenazah. Okay. Okay, yang ketiga, last but not least. Syah dah pegang kepala dah tu. Last but not least adalah doa waktu takbir yang keempat. Allahu Akbar. Allahumma ja'al Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu je, cukup. Allahumma la tahrimna ajrahu. Dah habis. Itu empat. Lepas habis tu Allahumma la tahrimna ajrahu. Dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, dah. Tak payah nak duduk, tak payah nak rokok, baca doa pun berdiri, salam pun berdiri. Faham? Dan duduk semua rapat-rapat. Okey, sampai situ ada soalan? Awak dah tak ada pergi dah ni. Okey, ada soalan? Ustaz, Ya, silakan. kalau orang tu mati maksudnya Allah jemput ke? Ya, kalau maksudnya bila kita dah mati, maksudnya kita ni dah habis expired date lah. Maksudnya dah masa dah tiba masa untuk kita pulang semula berjumpa dengan Allah. Ustaz, kita jumpa Allah macam balik ke tempat sepatutnya kita. Bila tu? Sabar. Balik ke rahmatullah. Balik ke rahmatullah. Kita duduk dalam kubur dulu, kemudian kita kena pergi ke mahsyar, barulah kita jumpa kepada Allah. Itu adalah proses dia. Ustaz, kalau COVID kan kena jarak 1 meter. Ya, COVID je jarak 1 meter. Sebelum ni kita rapat-rapat. Okey, Yumna. Soalan Yumna, silakan. Saya pernah tanya, kalau kita ziarah orang mati, orang kafir, kita tak boleh, kita nak tengok macam mana? Saya tanya itu. Sekali lagi. Ustaz, itu saya pernah tanya soalan dekat Ustaz. Okey. Kita ziarah orang mati, tapi dia bukan orang Islam. Oh, hukum ziarah jenazah orang kafir. Allah Akbar. Ustaz minta maaf, aku lupa. Ustaz tak dapat jawapan lagi yang tu. Nanti Ustaz cari yang ingatkan Ustaz. Ustaz terlupa minta maaf Betul, bukan saya Ustaz. Ulfah pula. Yumna. Ulfah je. Yumna. Sorry Ustaz sorry Ustaz. Sorry Yumna. Nanti Ustaz akan cari jawapan tu. Ustaz kat tu. Hukum ziarah jenazah orang kafir Okey, tadi Ustaz akan bagi tahu kat awak balik boleh? Ustaz minta maaf, Ustaz terlupa. Okey. Okey, tak apa. Okey, nanti Ustaz akan bagi tahu balik. Okey. Okay, I think that's all from me. Awak pun dah tak boleh pergi dah tu. Okay, nanti kita akan teruskan. Okay, Ustaz nak awak hafal 4 takbir tu kena baca apa? Hari Rabu boleh takut Ustaz. Hafal. Bukan apa-apa hafal je. Okay, I think that's all from me. Kalau tak ada soalan, Ustaz nak kita akan berhenti sampai sini. Moga-moga Allah Ta'ala berkati ilmu kita. Okay? Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay. Okay, Yumna. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yumna, Ustaz dah dapat jawapan dah. Yumna, kalau kita nak ziarah kawan-kawan kita yang bukan Islam, tak ada masalah, boleh, tak berdosa. Jangan solat je. Okay?
I think that's all from me. Okay, bye-bye. Saya nak tengok Assalamualaikum. cerita lah. Bye. Pergilah rehat, Bye. pergi kelas.